الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu segala hari. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, di dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-657, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salat as-subhi fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'in fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Yang bermaksud, sesiapa yang menunaikan salat subuh, kata Nabi, siapa-siapa yang menunaikan salat fardu subuh, maka dia telah berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak sekali-kali menggugurkannya daripada jaminannya dengan sesuatu. Oleh yang demikian, sesiapa yang menggugurkan daripada dirinya jaminan Allah, pasti dia akan mendapatkannya, yakni mendapatkan balasan. Kemudiannya wajahnya akan ditelangkupkan di dalam neraka. Hadirin yang dikasihi sekalian, secara umumnya hadis ini menjelaskan kepada kita berkaitan atau berkenaan dengan salat fardu subuh, iaitu sesiapa yang melaksanakan atau mendirikan atau menunaikan salat fardu subuh, maka sesungguhnya dia telah berada di dalam golongan yang diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jamin keamanan dia, Allah jamin keselamatan dia. Allah yang menjamin. Maka tidak ada sesiapa pun yang boleh memberi ancaman kepadanya. Barang siapa yang memberi ancaman atau melakukan penganiayaan kepada orang yang salat subuh, maka dia tidak akan terlepas daripada menerima balasan daripada Allah, kerana orang yang dia timpakan ancaman itu adalah orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Syekh Abul Abbas Al-Qurtubi ketika mensyarahkan hadis ini, dia kata apa? Kata dia, wa qawluhu man shalla subha fahuwa fi zimmatillah ay fi amanillah wa fi jiwari.
Yang dimaksudkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunaikan salat subuh maka dia berada di dalam perlindungan Allah, bermaksud dia berada di dalam perlindungan keamanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin keselamatan dia, Allah jamin keamanan dia. Maka tidak boleh siapa-siapa pun di kalangan manusia mengancam dan memberi kecelakaan pada dirinya. Maka sesiapa yang melakukan hal yang demikian, yakni siapa-siapa yang mengancam, menzalimi, membuat kecelakaan kepada orang-orang yang salat subuh ni, maka Allah akan menuntut, yakni memberi balasan kepada orang yang melakukan demikian dengan hak orang yang mengerjakan solat tersebut. Dan sesiapa yang dituntut balas oleh Allah, maka tidak ada jalan keluar dan tempat lari untuknya. Dan ini merupakan janji yang pedih, amaran yang keras daripada Allah bagi sesiapa yang mengancam dan memerangi orang-orang yang mengerjakan solat subuh, serta di dalam ini juga merupakan galakan untuk kita menjaga dan memelihara solat subuh kita. Mari tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, sembahyang fardu ni semua wajib 5 waktu, masing-masing ada kelebihan masing-masing lah. Tapi pada solat subuh ini Nabi sebut secara khususnya kepada kita, nak menjelaskan bahawa itu di antara janji Allah kepada mereka-mereka yang sembahyang subuh. Allah jamin keselamatan, Allah jamin keamanan. Siapa-siapa yang buat zalim ke dia, dia takkan terlepas daripada menerima balasan Allah. Disebut juga di dalam syarah hadis, dia kata apa? Di antara yang disebutkan kepada kita, kenapakah dikhususkan salat subuh? Kenapakah dikhususkan salat subuh di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, kata dia di sini dikhususkan salat subuh di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kerana wa innama khussa salatu subhi bidzikri lima fihi minal kalfati wal masyaqqah. Kerana salat subuh ni dia susah, dia payah, dan dia melibatkan masa tidur dan masa rehat kita. Nak bangkit, turun daripada katil, masuk bilik air, mandi, bersiap, kemudian sekali lagi keluar pada rumah, start motor, mari di masjid. Jadi walaupun 2 rakaat berbanding dengan solat-solat yang lain, tapi ada kesukaran di situ. Sebab itulah orang yang istiqamah solat subuh ni adalah orang yang tulus iman dia. Maka kata dia, wa ada'uha mazannatu khulusir rajuli wa minhu imanuhu wa man kana mu'minan khalisan fahuwa fi zimmatillahi wa ahdi. Orang yang istiqamah menunaikan salat subuh, lebih-lebih lagi secara berjamaah, lebih-lebih lagi hadir ke masjid, maka di situ kita boleh tengok betapa tulus benarnya keimanan dia, iman tadi ni, dan juga bagaimana luhurnya, ikhlasnya, hebatnya iman seseorang tadi ni. Dia sanggup meredah kepayahan, lebih-lebih lagi kalau kena waktu hujan, cuaca tak elok, tapi yang kata istiqamah ni dia sampai juga, mari juga di masjid, sampai awal kadang-kadang, sempat takbiratul ihram dengan tun imam, tak tinggal, bukan setakat sembahyang subuh, bahkan qabliyah subuh 2 rakaat. Yang Nabi umpamakan 2 rakaat sunat sebelum subuh itu lebih mahal daripada dunia dan seluruh isi dia. Tu besarnya hak kita sembahyang 2 rakaat sebelum subuh tu. Walaupun 2 rakaat saja,
tapi nilainya lebih besar daripada dunia dan seluruh isi dia. Bayangkan, kekayaan dunia ni kalau diberikan kepada kita dan diberikan 2 rakaat kesempatan 2 rakaat subuh, kekayaan dunia tak boleh mengatasi kesempatan untuk kita 2 rakaat subuh tadi. Sebab tu jangan tinggal, tuan-tuan. Tak ramai yang boleh buat. Lalu kata ulama, kalau sunat 2 rakaat sebelum subuh pun besar dah kelebihan dia, apatah lagi 2 rakaat sembahyang subuh yang merupakan salat fardu, sudah tentulah lebih besar kelebihannya. Pasal apa? Pasal di sini menunjukkan bahawa benarnya iman seseorang itu. Sebab tu kata ulama, di antaranya Nabi SAW sebut sembahyang subuh ini tanda kita ni selamat daripada sifat munafik. Dalam hadis riwayat lain Nabi sebut, inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Sesungguhnya sembahyang hak paling berat bagi orang-orang munafik. Munafik ni siapa? Menzahirkan keimanan, mengaku kononnya beriman, tetapi di dalam hati menyembunyikan kekufuran. Bila duduk sekali dengan Nabi dan para sahabat, mereka buat-buatlah sembahyang dan sebagainya. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bila mereka bangkit sembahyang dengan Nabi, bangkit dalam keadaan kusala, malas sangat-sangat. Yura'una an-nas, sembahyang pun kerana nak tunjuk ke orang kononnya mereka ni beriman. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, mereka tak ingat Allah melainkan sikit sangat. Lalu kata Nabi, sembahyang hak paling berat bagi orang-orang munafikin ni, yang nak berlaku depan Nabi kononnya mereka beriman, sembahyang yang paling berat bagi orang-orang munafikin ke atas puak-puak munafik, iaitu sembahyang isyak dan juga sembahyang subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalaulah mereka mengetahui tentang kelebihan yang ada pada salat isyak dan salat subuh, nescaya mereka sanggup datang untuk sembahyang subuh, sembahyang isyak walau dalam keadaan merangkak sekalipun. Kita akan mari juga ke masjid kerana kelebihan yang Allah janji pada sembahyang isyak ni. Merangkak pun sanggup kita main. Kita tak payah merangkak pun. Keluar daripada rumah, start kereta, main parking, jalan 3-4 langkah, masuk dalam masjid. Jadi berapa ramai yang tak boleh menghadirkan diri untuk sama-sama solat secara berjamaah di masjid. Asal ni kita tak nampak, sebab kita masih hidup mungkin. Esok bila mati, esok hak ni lah bekal yang kita nak bawa. Kan? Lalu kata Nabi SAW, kalaulah mereka mengetahui, nescaya mereka sanggup datang walau dalam keadaan merangkak sekalipun. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, maka ulama mensyarahkan kepada kita beberapa perkara berkaitan dengan hadis yang kita baca tadi. Baik, di antaranya yang pertama, saya baca sikit syarah dia. Ayyakuna fil hadithi nahyun 'anit ta'arrud bil adha li kulli muslim shalla salat as-subhi fa man shalla salat as-subhi fa huwa fi amanillahi wa dhamanih wa la yajuzu li ahadin an yata'arrada liman amanahu Allah wa man ta'arrada lahu fa huwa faqad fi zimmatillahi wa amatihi ay abtalaha wa azalaha fayastahiqu iqaballahi lahu ala ikhfari zimmatihi. Baik, hadis ini yang Nabi kata siapa sembahyang subuh dia berada di dalam jaminan Allah, menjelaskan kepada kita yang pertamanya larangan daripada kita melakukan kezaliman atau menyakiti tiap orang Islam yang sembahyang subuh. Menikah siapa pun tak boleh. Allah sebut dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi
sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diri dan aku haramkan kezaliman sama-sama kamu. Maka fala tazalamu, kamu zalim menzalimi antara satu sama lain. Apalagi kezaliman itu kita buat terhadap orang yang Allah jamin. Yang Allah jamin Allah akan jaga mereka, Allah akan pelihara mereka. Kalau kita buat zalim pada orang-orang ni, maka kita takkan selamat, tak boleh lari daripada kena balasan daripada Allah. Pasal kezaliman yang kita buat tu pada orang yang ada jaminan daripada Allah. Lalu kata dia, maka siapa yang sembahyang subuh, dia berada di dalam jaminan keamanan Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu li ahadin ay ya'arrada liman ammanahu Allah. Maka tidak boleh seorang itu melakukan kezaliman kepada orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama yang ulama sebut dalam hadis. Yang kedua, fi hadha dalilun ala yajibu ihtiramul muslimina alladhi saddaqu islam bi salatil fajri lianna salatal fajri yusalliha illa mu'min wa annahu la yajuzu li ahad an ya'tadi alaihim. Baik. Pada hadis ini menunjukkan bahawa wajib ke atas kita orang Islam menghormati, memuliakan orang-orang Islam yang benar imannya, yang tulus imannya. Di antara tanda tulus benar Islam seseorang itu apa dia? Dia menunaikan salat fardu subuh. Semayang ni 5 waktu tu berat dah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semayang pun berat dah. Sebab tu disuruh kita ajak anak yang ni seawal umur 7 tahun, Nabi sebut, supaya semayang tu dia lekat dalam diri masing-masing. Di antara semayang hak berat juga apa dia? Semayang subuh. Juga semayang isyak. Quran pun sebut di antara sembahyang lain yang disuruh kita jaga, as-salatul wusta, hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta. Sembahyang yang pertengahan, ada riwayat kata sembahyang asar dan sebagainya, ada khilaf di kalangan ulama. Jadi kata ulama, hadis ini menjelaskan kepada kita wajib kita menghormati orang-orang Islam yang benar imannya. Siapa di antara orang yang benar iman ini? Ialah orang yang sentiasa sembahyang subuh. Kenapa? Lianna salatal fajri la yusalliha illa mu'min. Kerana salat subuh ni tidak melaksanakannya melainkan orang yang benar-benar sempurna iman dia. Kalau orang yang biasa-biasa ni, berapa banyak tuan-tuan tidur malam, kadang-kadang pukul 9, pukul 10 baru bangkit. Tambah kena cuti hujung minggu lagu ni, hari Sabtu, hari Ahad, hari Jumaat ni, kadang-kadang tidur tak sedar ke diri. Malam tidur lewat, dah dia kata besok tak kerja. Pukul 12, pukul 1 duduk menyembang lagi. Akhirnya subuh tak bangkit. Sebab tu orang yang boleh istiqamah semayang subuh ni orang yang benar iman dia. Maka orang yang benar-benar iman dia Allah pelihara. Jadi siapa buat lebih kurang ke dia, orang yang buat lebih kurang ke dia ni takkan terlepas daripada menerima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu di antara apa yang disebut oleh para ulama. Di antaranya juga pandangan yang kedua. Ayyakunul maqsudu minal hadisi at-tahdhira min tarki salati subhi wa at-tahawun biha. Boleh juga kita faham daripada hadis ini bahawasanya Allah Subhanahu, Nabi SAW memberi ancaman supaya kita ni jaga solat subuh. Jangan sekali-kali meninggalkan solat subuh dan jangan sekali-kali merengan-rengankan solat subuh. Pasal apa? Fa inna fi tarkiha, sesungguhnya pada meninggalkan solat subuh itu membatalkan perjanjian di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni membatalkan jaminan di antara kita dengan
Mana kalau kita tak semayang subuh, Allah tak jamin keamanan kita, Allah tak jamin keselamatan kita. Kalau Allah tak beri keamanan, keselamatan, kita nak harap siapa lagi, tuan-tuan? Sedangkan fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Allah lah sebaik-baik yang memelihara, yang menjaga kita. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Makna faham di sini, orang sembahyang subuh dia dapat jaminan keamanan, keselamatan daripada Allah. Jadi siapa yang tinggal sembahyang subuh, Allah tak jamin keselamatan, keamanan dia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi tuan-tuan sanggup ke tengok anak-anak kita Allah tak jamin keselamatan dia? Anak-anak kita mari masjid, selesai dah, alhamdulillah. Mayang subuh cara berjamaah. Ni kita tak balik lagi ni, anak-anak di rumah tak tahu lagu mana. Makna sebelum daripada kita nak keluar langkah mari masjid, nak kena pasti dah anak-anak kita bangkit dah, siap sedia dah. Tak lagi kita balik, kadang-kadang singgah kedai, pergi market, pukul 8, pukul 9 pun sampai rumah. Subuh tentu habis dah. Anak-anak di rumah balik-balik tengok duk terkangkang depan televisyen lagi. Lalu di sini hadis ini juga memberi ancaman. Jangan tinggal sembahyang subuh. Sembahyang ni pun tak boleh tinggal juga. Tapi nak abang kita khusus pada sembahyang subuh ni. Jangan sekali-kali tinggal sembahyang subuh, maka barang siapa tinggal sembahyang subuh, maka dia pada ketika itu tidak ada lagi jaminan keselamatan, keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah tak jamin selamat kita ni tuan-tuan, Allah. Nauzubillahi min dzalik. Bahaya kitanya. Bahayalah kitanya. Baik. Al-Baydawi rahimahullah. Ini supaya kita lebih faham hadis ni. Dia kata apa? Annal murada, dia kata fal ma'na la tatraku jangan kamu tinggal salat subuh dan jangan kamu meringan-ringankannya. Maka apabila kamu meninggalkan salat subuh dan kamu meringan-ringankannya, maka kamu sesungguhnya membatalkan jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu Allah akan menuntut balas ke atas kamu. Barang siapa yang Allah tuntut balas ke atas dia, dia takkan dapat lari daripada tuntutan Allah Subhanahu wa taala tadi ni. Jadi ini di antara apa yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan hadis ini adalah beberapa pandangan yang dimaksud para ulama kepada kita. Baik, ada satu cerita bagaimana itu orang laki-laki. Ada satu cerita yang diriwayatkan kepada Al-A'mash. Adalah Salim bin Abdullah bin Umar duduk di sisi Hajjaj. Hajjaj ni kita tahulah seorang gubernur yang gedebel lah. Ramai yang mati, ramai yang dia bunuh pun. Baik. Lalu Salim, mungkin pembantu dia lah. Salim bin Abdullah bin Umar duduk di sisi Hajjaj. Faqala lahu al-Hajjaj, qum fadrib unuqa hadha. Dia kata kepada Salim, Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dia kata, wahai Salim, bangun, pergi pukul tengkuk kawan tu. Makna pergi bunuh dia lah. Bunuh kawan tu. Sekian-sekian, fulan-fulan. Lalu Salim tadi pun bila Hajjaj suruh, dia ambillah pedang. Fa'akhadha Salimu as-sayfa. Dia ambil pedang. Wa akhadha ar-rajulu, dia ambil laki-laki yang disuruh bunuh oleh Hajjaj tadi. Dia ambil budak tu, dia ambil pedang, bawa pergi. Kemudian akhirnya bila dia bawa budak tu tadi pergi, ketika mana nak melaksanakan hukum mana yang diperintahkan oleh Hajjaj, Salim tanya dia. Falamma kharaja bihi qala lahu Salim, al-ghadata. Salim perintah untuk membunuh laki-laki. Tanya kat laki-laki tadi ni, kamu sembahyang subuh tak pagi tadi? Kamu sembahyang? Kata laki-laki tadi, dia jatuh
hukuman? Dia kata apa? Naam. Aku sembahyang subuh pagi. Qal, lalu kata Salim sambil duk pegang pedang, dia kata apa? Fakhudh ayyat tariqi syi'ta. Pilih. Ambil jalan mana yang kamu nak pergi, mana pilih, kamu bebas. Aku bebaskan. Dia tak hukum. Dia tak hukum. Salim tak bunuh. Bila dengar kata kawan tu kata, ya, aku sembahyang subuh pagi tadi. Summa ja'a. Kemudian Salim mari balik kepada Hajjaj. Fataraha as-sayf, dia pun lewat. Faqala, Hajjaj tanya kepada Salim, adarabta 'aqahu? Kamu pukul kok mana pancur nak lagi dia? Buat ada lagi? Sana ada lagi hukuman yang aku suruh? Qala la. Jawab Salim, tak. Aku tak buat. Qala limadhaka? Pasal apa kamu tak buat? Sedangkan aku perintah kamu untuk kamu pancur, bunuh dia. Qal Salim, inni sami'tu abi hadha yaqul. Sungguhnya aku telah ayah aku ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallal ghadata fahuwa fi dhimmatillah hatta yumsiya. Siapa yang sembahyang maka dia berada dalam jaminan Allah hinggalah waktu petang. Maka saya tak berani nak jatuh hukuman sebab subuh dia telah mendapat jaminan daripada Allah. Kalau aku jatuh hukuman, aku bunuh, aku pukul dia, aku takkan daripada membalasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya tuan-tuan. Kadang-kadang mungkin orang tu tadi lemah daripada kita, kerana mungkin orang tu tadi lekeh daripada kita, kerana mungkin orang tu tadi pangkat jawab lebih rendah daripada kita. Kadang-kadang kita buat satu tindakan, sedangkan kita tak tahu pagi tadi dia bangkit awal, dia solat tahajud, dia solat subuh, doa pada Allah, dia berada dalam jaminan Allah. Maka bila kita buat tindakan yang zalim kepada dia, percayalah, yakin Nabi kata, kita akan dapat lepaskan diri daripada menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham dua lah. Yang pertama, Nabi nak jelaskan kelebihan orang sembahyang subuh. Siapa subuh, dia dapat jaminan keselamatan daripada Allah. Siapa yang subuh, maka dia telah mendapatkan jaminan keselamatan daripada Allah untuk dia. Yang keduanya, faham, jangan sekali-kali buat naya, buat zalim, buat lebih pada orang-orang yang sembahyang subuh. Kerana siapa-siapa buat zalim, buat lebih kurang, dia takkan selamat daripada menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, hadis sahih, hadis yang kalau dalam Muslim kita tengok hadis yang ke-657. Mudah-mudahan dengan sepotong hadis ini bermanfaat pada kita bersama Allah, untuk kita sama jadikan pedoman dan panduan dalam kehidupan kita. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ij'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u min 'amalin la yurfa'u min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya